Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam, Malajatan Qasar, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, boleh tak malam ni kalau kita sama-sama mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Baik, tuan-tuan, kita ada dekat kitab kita ni 40 mutiara hadis. Kelebihan yang ke-36, muka surat 149. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah qala wa ma a'dadta lis-sa'ah qala hubbullahi wa rasulih qala fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anasun fama farihna ba'dal islami farahan ashadda min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta. Qala Anasun fa ana uhibbullaha wa rasulah wa Aba Bakrin wa Umara fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Wa fi riwayatin hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma a'dadta laha qala ar-rajulu ma a'dadtu laha kathirin salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ada seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila akan berlaku kiamat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab,
apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Lelaki itu menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Baik, tuan-tuan, hadis ni ramai di kalangan kita yang biasa dan pernah dengar tentang satu hari Nabi SAW sedang duduk dan cakap, datang seorang Arab tu. Dia kata rajulun. Arab tu adalah Arab Badui. Yang dia ni, orang Arab Badui ni, dia duduk di kampung. Dia tak ada jiran, dia tak ada rukun tetangga, dia tak ada grup WhatsApp kawan dengan orang. Dia, unta, bewak, isteri dia, anak dia. Tu dia main hidup dia yang tu ya. Dia tak reti peramah, dia tak reti cakap dengan adab. Dia ikut dan dia nak cakap. Dia nak tanya. Dia nak kencing dalam masjid, dia kencing je. Dia tak ada satu dia hidup dia macam tu. Kebiasaannya Nabi SAW takkan marah orang Arab Badui ni. Nabi takkan marah mereka, kerana budaya dan latar belakang hidup dia tu Nabi SAW memahami mereka ni, dan Nabi interaksi dengan mereka tu sesuai dengan watak dan habit seharian yang ada kat mereka. Dan sebenarnya para sahabat Nabi SAW suka sangat Badui ni bila mai. Kerana banyak soalan-soalan yang Badui biasanya tanya, yang biasanya kalau sahabat lain tanya, mungkin Nabi akan marah. Tapi bila Badui tanya, Nabi tak marah. Dan Nabi akan explain. Dalam explain Nabi itu ada banyak benda-benda yang sahabat akan dapat faedah daripada Arab-Arab Badui ni. Contoh macam kita baca hadis malam ni lah. Sahabat-sahabat lain yang dah biasa, mereka takkan tanya kat Nabi SAW bila nak jadi kiamat. Soalan-soalan tu soalan yang terlalu basic dan semua sahabat pun tahu. Kiamat ni rahsia Allah Ta'ala dan siapa pun tak payah tahu. Orang tak payah tanya. Jadi bila Badui ni mai, dia tanya kat Nabi SAW soalan tu, maka sahabat ni dia rasa seronok jugalah. Kami nak dengar juga apa jawapan Nabi SAW. Boleh kami dapat faedah daripada jawapan Nabi SAW. Ada seketika, kadang-kadang Arab Badui ni dia mai macam mana? Dia mai, dia jumpa Nabi SAW, dia rentap. Ada kain yang Nabi buka leher Nabi ni, dia rentap sampai merah di sini. Dia kata, i'tini min malika la min mali abika. Berikan pada aku duit kamu, bukan duit daripada ayah kamu. Tu terjemahan saya habaq tu Kuala Lumpur main terjemah lah. Kalau Pulau Pinang main terjemah, dia memang kasar sikit. Ni, bagi kat aku duit hang, duit bapa hang aku tak mau. Allah. Tuan-tuan bayang, Nabi duduk di depan para sahabat, dia boleh main turun rentap, dia minta nak duit. Dia nak duit, dia minta ya. Dan dia tak tahu benda tu tak ada adab. Dia tak tahu benda tu macam mana nak duduk dengan Nabi, semua dia tak tahu. Nabi SAW panggil, masuk dalam rumah. Nabi bagi kat dia segenggam. Bagi kat dia. Dia kata nak lagi tak? Dia kata nak, bagi lagi. Nak lagi? Nak, dia bagi. 2-3 kali dia dapat. Kemudian Nabi SAW pesan kat dia, di luar tu semua orang duk bara kat hang. Sebab hang buat macam tu. Boleh tak hang buat satu benda yang boleh redakan kemarahan dia? Dia kata boleh. Dia pergi luar. Dia kata tadi aku paling bara sekali kat Nabi. Tapi sekarang ni aku paling sayang kali kat Nabi. Sebab Nabi bagi dia ada sayang. Tadi Madinah ni aku benci sangat. Tapi sekarang Madinah ni aku paling suka sekali. Jadi sahabat bila dengar, tak ada nak area lah. Kalau Pulau Pinang kan nak area lah. Tak ada bukui. Sebab apa? Sebab dia dah tukar dah statement dia. Nabi SAW macam tu. Dengan Badui, bila Badui kencing dalam masjid tu, kira macam kemuncak, tak ada adab lah main kencing dalam masjid. Nabi tak bagi, sahabat marah dia. Sabar. Bagi dia kencing habis tu. Dah habis dah, main kat aku, aku nak cakap. Nabi cakap dengan baik dengan dia, dia pun faham. Dia kata, aku tak pernah jumpa seorang guru dulu maupun sekarang yang lebih baik pertuturan dia daripada Nabi SAW. Walaupun orang tu terlalu kasar dan bahasa dia terlalu nampak macam biadab pada luaran dia, tapi Nabi SAW memahami
Orang yang main keadaan tu macam mana hal keadaan dia. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ni, kita nak marah ke orang, nak viral tentang satu orang, kita tak tahu latar belakang dia macam mana. Kalau kita faham seseorang macam mana hak Nabi SAW faham, maka mudah banyak benda dalam kehidupan kita. Tuan-tuan viral tengok satu orang perempuan yang dia bawa kereta, langgak sampai ke kubur. Kereta dia masuk ke kawasan perkuburan, langgak tu. Di komen bawah tuan-tuan baca orang marah. Marah lah, apalah, tak ada otak lah, jalan raya besar lah, macam-macam lah. Orang cerita marah. Sehingga anak dia muncul. Anak dia kata, mak aku sebenarnya ada darah tinggi, jantung, dia tak boleh kawal perasaan dia, jadi ketak tangan dia, dia pun makan tak betul semalam, ubat tak makan apa. Jadi bila kita dengar laporan dia, oh okey lah, kita faham lah. Sebab kita tak jadi marah dia. Sebab kita tahu sebab apa dia buat macam tu. Jadi bila kita interaksi dengan orang, kita faham latar belakang orang, okey lah. Macam orang main masjid lah. AJK sembahyang Jumaat kan kena jaga. Face mask, sejadah. Kadang-kadang kita tak tahu latar belakang berada hak main tu macam mana. Yalah, kita AJK pun kena ikut SOP, kena tanya dia. Abang sejadah mana, face mask mana. Dia pun jadi marah. Dia kata apa nak face mask lah. Aku ni, ni rumah Allah Ta'ala. Dia main cakap, jenis marah-marah gitu. Kita, yalah, tengok juga latar belakang dia apa. Oh, kena buang kerja. Isteri pun tak ada kerja. Anak-anak duk menangis di rumah. Jadi dia pun jadi macam stres. Jadi macam depres. Kalau duduk di rumah jadi serabut sangat. Dia main masjid. Tapi kadang-kadang bahasa dia tak boleh kawal. Sebab bukan dia perangai macam tu. Sebab situasi kadang-kadang memaksa dia dalam keadaan macam tu. Jadi bila kita faham dia, okeylah, kita pun tak payah gaduh dengan dia. Sejadah mana abang? Sejadah mau apa? Sejadah. Ambil satu sejadah. Nah ambil. Nah abang, ni masjidnya abang guna. Sekali bagi balik. Face mask mana face mask? Face mask mau tak payah, ni rumah Allah Ta'ala lah apa. Tak apa abang, ni masjid sedia satu face mask. RM1. Apalah harga Yahudi Tel Aviv lah apa, dia maki kita pula. Bukan untuk saya abang, untuk masjid. Apa orang masjid sikit darah. Benda sekupang duk gaduh apa dengan dia. Ni, ambil kat hang, pergi pula. Benda mudah gitu ya. Apa duk cekik baju dengan dia, benda tak sampai 14 sen ni apa. RM6.9 beli kat DIY, bahagi dengan RM50. Tuan-tuan boleh tahu satu face mask ni pasal tu berapa ringgit. Bagi dua tak apa kat dia. Jadi hanya hingat ni. Bagi dia jalan ni. Ada dalam 100 orang 2 orang digila macam ni mesti ada. Mana-mana Korea tuan-tuan beli pun dia wajib bulu renah mesti ada. Jenis 2 panggil ke ni. Saja-saja buat bye-bye. Jadi bila hang dalam masa yang sama jangan marah AJK juga. Sebab apa? Sebab AJK pun dia menjalankan kerja dia. Hang cakap lah, tak maaf bang. Haji, saya lupa lah bawa face mask dalam kereta, parking jauh pula. Boleh tak saya dapat masjidnya? Boleh? Kita pun seronok nak bagi. Seronok bagi dia. Bang, minta maaf lah bang. Allah, saya parking kat traffic light belah sana kat car wash tu. Awak, Jumaat. Lupa nak ambil face mask ni apa sejadah. Boleh saya pinjam sejadah masjid? Boleh, okey. Boleh, mai. Jadi hang kalau cakap elok-elok, orang pun boleh terima. Jadi faham latar belakang orang. Nabi SAW, dia bila tanya soalan Arab Badui ni, bila dia tanya soalan dekat, saya cerita lagi tuan-tuan. Arab Badui ni, dia pernah main dekat Nabi SAW, dia kata, aku nak masuk syurga ni nak buat apa? Aku kalau nak masuk syurga kena buat apa? Dia direct soalan dia, tak ada berbunga-bunga ingin saya bertanya dahulu, tak ada. Dia direct lah. Aku nak masuk syurga, aku nak buat apa? Nabi SAW kata dia, hang semayang, hang puasa, hang zakat. Haji Nabi tak sebut dia sebab syariat haji dia mubaham lah ya. Ada riwayat kata tak turun lagi syariat haji. Ada riwayat kata Nabi tengok kemampuan dia, Nabi tahu tak mampu nak pergi haji. Maka Nabi cakap rukun Islam tapi Nabi buang haji kat dia. Mengucap, Nabi semayang, puasa, zakat. Tu je Nabi kata kat dia. Lepas tu dia kali belakang. Dia kata yang tu ya. Okey, aku tak akan tambah, aku tak akan kurang. Lepas tu dia belah gitu ya. dia direct gitu ya. Cuma ulama bincang lah hadis tu. Dia tak sembahyang sunat ke? Boleh masuk syurga ke? Nabi kata kat dia, kalau dia betul, dia akan berjaya. Maknanya hang buat benda tu, hang berjaya. Lepas tu tak ada ke sembahyang sunat, sedekah, derma Palestin apa semua, tak ada untuk dia kita duk buat tu.
Yalah, dia ada benda apa tuan? Dia, isteri dia dengan unta. 3 je dah. Dia nak mengumpat siapa? Umpat dengan unta dia. Hantar dah unta kawan aku sebelah semalam tu. Dia tak ada umpat, tak ada. Dia nak tengok aurat siapa? Aurat siapa tu? Tengok aurat unta. Unta mana ada aurat? Tengok isteri dia tak ada aurat. Dosa-dosa hak kita duk kumpul, dia tak ada. Dia tak ada grup WhatsApp, dia tak ada grup Telegram, grup WhatsApp tempat kerja. Maki dia ni, maki dia tu, buat grup taman, maki pula dia tu, kutuk dia ni. Pahala kita duk beda kot tu. Dia tak ada pahala apa. Dia belah unta, dia belah isteri dia, lepas tu dia malas duduk kat tu, dia bungkus barang, dia pindah pergi tempat lain. Esok dia buka rumah tu, dia malas. Macam tu hidup dia. Habis kita kenalah sembahyang sunatnya, qabliyahnya, ba'diyah, derma Palestin lah, jihad Syria lah, yang tu, yang ni lah. Budak sambung belajar kena bagilah, derma surau, masjid semua bagi. Sebab kita ni pun sembahyang pun tak ke mana. Quran pun tak ke mana, zikir pun tak ke mana. Benda wajib pun kita goyang. Kena backup dengan benda-benda sunat. Jadi orang macam ni, dia mai dalam majlis Nabi SAW, dia tanya, kiamat bila? Kiamat bila? Dia tanya. Maka Nabi SAW, hikmah bijaksana. Nabi SAW, Nabi tak jawab soalan dengan jawapan. Nabi jawab soalan dengan soalan. Nabi tanya balik dekat dia. Kiamat ni tuan-tuan, Nabi kata kat dia, hang duk kalut, kalau bahasa kita lah, hang duk kalut tanya pasal kiamat ni, apa? Hang punya ready apa? Hang buat persiapan apa? Maknanya, cara hang tanya tu macam nak bersedia sangat dah nak berjumpa dengan kiamat. Maka laki tadi ni, dia abang kata apa? Saya ni tak ada lah, dari bawah tu dia tulis, saya ni tak ada lah banyak semayang pun biasa-biasa ya, bisya-bisya ya. Zakat haji amalan biasa-biasa. Cuma saya ni sayang dekat Allah, sayang dekat Rasulullah. Depa cakap ni tuan-tuan, daripada hati dia. Dia memang tak ada selindung apa. Dia mau, dia cakap. Dia tak suka, dia cakap. Apa yang ada kat hati dia, dia cakap. Dia kata apa? Aku sayang kat Allah, aku sayang kat Rasulullah. Tuan-tuan, sebelum kita tengok jawapan tu, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kiamat ni Allah je tahu. Teori, hang buatlah teori ke apa ke, Yahudi ke apa ke. Tanda-tanda, Nabi habaq kita. Tapi hari tepat, kita hanya tahu Jumaat. Jumaat minggu ni ke, minggu depan ke. Jumaat bila? Kita tak tahu. Bila akan berlaku kiamat, kita tak tahu. Ada 5 benda, saya habaq kat tuan-tuan, siapa pun tak tahu kat dalam dunia ni. Allah je tahu. Apa dia? Pertama, bila berlaku kiamat. Yang kedua, bila turun hujan. Tak tahu. Mendung, belum tentu hujan. Kadang kat kawasan kita ni, hujan, kita pun pakailah baju apa semua dah. Naik motor sampai Pinang Tungai, tak ada hujan apa. Kita seorang pakai baju hujan. Orang semua dah tengok, dia ni mana memang ipek ni pakai baju hujan lah. Alah, tadi tak hujan. Tak boleh jangka. Dekat TV, dia akan habaq apa? Ramalan. Dia tak habaq kepastian. Dia tak? Ramalan kaji cuaca. Pulau Pinang dijangka hujan esok. Kuala Lumpur jangka banjir pula sekali lagi. Apa dia habaq? Kalau hujan boleh tak? Katalah dia kata Pulau Pinang hujan. Tapi tak hujan. Sampai malam tak hujan. Boleh kita start motor pergi dekat TV3. Cekak baju kat luar hak baca tu. Hang kata hujan buat apa? Hantar aku bawa banyak projek, aku cancel nak pergi mana semua tak boleh. Apa hujan? Apa hujan? Bos TV3 tu katok kepala kita. Dia tahu mana? Aku tahu. Aku ikut Jabatan Meteorologi. Dia pula abang. Mana meteorologi? Cari blok meteorologi. Pergi duduk di atas tu, pergi cekak baju pengarah. Pengarah tuang kopi panas kepala hang. Aku tak tahu. Ramalan. Boleh jadi. Kebiasaan macam ni, angin macam ni, cuaca macam ni, kemarin macam ni, esok macam ni, kemungkinan hujan. Boleh jadi hujan, boleh jadi tak hujan. Allah dia tahu bila hujan. Mendung, belum tentu hujan. Cerah elok-elok kan, tak tahu hujan. Hujan lebat, boleh jangka, tak boleh jangka. Yang kedua, yang ketiga, Allah aja tahu apa yang ada dalam perut satu orang perempuan. Orang lain siapa tak tahu. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar, Syekh, sekarang orang lain pun tahu.
Kita ada 3D scan, 4D, 5D scan. Lama hari ada 5D. Tuan-tuan KPJ sini, hospital pun macam-macam lah. Maju dah sekarang ni. Ada, kita boleh bentuk. Anak tu boleh pusing sini. Dia boleh tengok dia dalam view yang berpagai untuk dia tu. Kata Syekh Atiyah, Allah bukan sahaja tahu jantina laki perempuan. Allah tahu dia asa'idun am syaqiyun. Adakah dia akan mengakhiri hidup dia dengan keadaan mulia atau celaka? Allah aja tahu. Kita boleh scan anak kita. Tapi berapa ramai anak yang kita scan boy tapi keluar girl? Berapa ramai yang scan girl tapi keluar boy? Belum tentu. Sebab apa? Sebab ilmu yang tepat di sisi Allah SWT. Terus tu je doktor boleh tahu. Masa doktor scan perut isteri kita, dia kata, doktor kata, ni saya rasa boy ni. Oh, kita kata dia, doktor boleh tak tolong scan perut isteri saya? Nanti anak saya dapat SPM berapa A? Doktor kata, mai aku scan otak hang. Rasa hang mental kot. Mana aku tahu. Kalau hang bela dia elok-elok, hantar tuition, belajar elok-elok, insyaAllah dapat keputusan elok. Kalau hang jaga dia macam hang, besar macam hang, memang dia tolanji lah SPM dia, lingkup terus lah, macam hang kok. Tak tahu. Yang keempat, siapa pun tak tahu, esok jadi apa, siapa tak tahu. Allah bagi esok lah. Maknanya, bila saat nak jadi apa, 8:40, 8:45 jadi apa, esok kita tak tahu. Tak ada siapa boleh claim dia tahu benda akan datang. Dulu Kak Long tu kan, hak mimpi, kiamat sini, kiamat sana, bom sini, bom sana. Berlambat-lambat orang ikut dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tak tahu apa jadi esok. Dan yang kelima, kita tak tahu di bumi mana yang kita akan meninggal dunia. IC 07 Pulau Pinang tapi meninggal kat Kedah. Boleh jadi? Orang putih beranak dekat Switzerland. Mai sini hiking jatuh tergolek dekat Cameron Highland. Mati di Cameron Highland. Ada orang hidup di sini, mati di sini, mati di sana, hidup di sini. Semua kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah je yang tahu. 5 benda ni saya habaq pada dia. Kiamat bila jadi. Yang kedua apa jadi? Bila turun hujan. Apa yang ada dalam perut satu orang perempuan. Apa nak jadi esok. Dan yang kelima, ialah di bumi mana kita nak mati. Sebenarnya tu tuan-tuan, itu adalah ayat Al-Quran, ayat terakhir daripada surah Luqman juzuk 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surah Luqman ayat last sekali. Lepas Luqman, sajadah. Buka surah sajadah, sajadah belah sini. Tuan-tuan kalih belakang, surah Luqman ayat last sekali. Itulah dia 5 benda yang siapa pun tak tahu. Nabi SAW ketika Jibril AS main, Jibril tanya bila nak berlaku kiamat pada Nabi SAW. Nabi kata apa? Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Nabi tak jawab bila berlaku kiamat. Tanda ada, tanda kecil ada, tanda besar ada. Hampir 50% daripada tanda-tanda kecil itu terlalu banyak dah berlaku dah. Perang di mana-mana, derhaka dengan mak, orang miskin sekarang bina bangunan yang tinggi-tinggi. Perempuan lebih banyak ramai daripada lelaki. Banyak berita tentang kematian tu, sat-sat kita dengar, sat-sat orang meninggal. Taman kita meninggal, adik-beradik kita meninggal, yang tu, yang ni meninggal ni sedia, duk dengar. Pembunuhan berlaku di mana-mana. Nyanyian, minum arak satu benda yang biasa, zina satu benda yang biasa. Seawal budak sekolah rendah dan menengah dah mula terjebak dengan zina, baru kenal dalam IG, baru kenal dalam TikTok, baru kenal dalam Facebook, tak dan seminggu berani ke start motor keluar dengan laki yang tak dikenali, umur darjah 6, pukul 11:30 malam keluar rumah seorang-seorang naik motor. Kawan tu pula bawa pi kat mana ke, pula sembang pi, bawa telefon member dia main. Zina berlaku di setiap masa. Semua kecil ni menuju ke arah nak lengkap dah package kecil tu.
Jadi apa pun kita tak tahu. Siapa main habaq bila kiamat, jangan percaya. Dia ranjau, murung besar. Tak ada siapa boleh tahu. Tanda, ya tahu. Kecil ada, besar ada. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tidaklah kami rasa gembira selepas peluk Islam dengan perasaan yang gembira, melainkan kata-kata Nabi SAW, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan aku mengharapkan aku dapat bersama dengan mereka walaupun aku tidak melakukan amalan seperti amalan mereka. Tuan muslimin rahmati oleh Allah. Nabi SAW kata kat lelaki tadi tu apa dia? Bila akan berlaku kiamat? Lelaki tu kata, Nabi tanya kat dia balik, bukan. Dia tanya kat Nabi bila kiamat, Nabi kata kat dia, apa hang buat persiapan? Dia kata, saya tak ada apa-apa, saya cuma sayang kat Allah, saya sayang kat Rasulullah. Dua tu je. Maka Nabi kata kat dia, kamu akan bersama orang yang kamu sayangi. Saya berhenti situ. Apa makna dia? Maknanya, nanti di akhirat esok, bila hang dibangunkan, bila berlaku kiamat, hang akan duduk dalam kelompok orang yang menyayangi Allah dan menyayangi Rasul. Makna Nabi ni apa? Ada di sana orang yang akan bangun dengan orang yang apa yang dia suka buat dekat dunia. Dia sayang dekat siapa kat dunia. Siapa idola dia. Dalam hati dia ada siapa. Inilah orang yang dibangkitkan esok nanti di akhirat. Siapa yang hidup dengan sesuatu, dia akan bangun dengan benda yang sama. Maksudnya apa yang hang spend masa hang banyak untuk dunia, untuk apa? Hang sayang benda tu, hang akan bangkit bersama dengan dia. Kalau tuan-tuan jenis sayang Allah, sayang Rasul ni makna dia apa? Agama ni nombor satu. Semayang ni nombor satu. Halal haram kita jaga. Esok bangun di akhirat, kita akan ada dalam satu grup yang sama-sama yang sayang pada Allah dan Rasul juga. Tapi kalau hari ni kita hidup kat dunia, membujur lalu melintang patah, halal haram semua kita raduk. Janji senang, janji kaya, janji mewah, janji likers banyak, janji subscribers banyak, janji orang yang follow, yang ikut aku banyak. Itu je kita punya motif, halal haram, dosa, pahala semua tak kira. Maka kita ada potensi untuk bangkit di akhirat bersama orang-orang yang sama fikrah dan sama geng dengan kita juga. Bangkit di akhirat, tengok siapa kiri kanan. Kalau bangun di akhirat esok ni, kiri kanan ada orang baik-baik, maka insya-Allah harapan kita sangat besar. Tapi kalau bangun tengok name tag dia tulis Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, bukan Ubay bin Ka'ab, tu sahabat Nabi, Ubay bin Khalaf, Umayyah, semua jenis musuh-musuh Islam ni, maka gelaplah masa depan kita dekat akhirat esok ni. Jadi, masa depan akhirat ditentukan bila? Ditentukan masa kita ada kat dunia. Masa depan kita, kalau kita duk nasihat anak-anak kita apa? Hampa belajar elok-elok, nanti hampa besar, hampa boleh kerja elok, hampa dah boleh tolong Islam. Kita cerita kat dia apa? Benda akan datang. Tapi benda tu bila? Masa dia umur 40 baru dia nak pergi sekolah? Tak. Sekarang ni kena pergi sekolah. Jadi tuan-tuan nak dapat bangun bersama orang baik-baik ni maknanya apa? Maknanya di dunia kena duduk bersama orang baik-baik. Kena sayang orang baik-baik. Kena duduk bersama dengan orang baik-baik. Kalau bahasa perniagaan dia panggil, kena duduk dalam circle yang baik. Tentu duduk dalam lingkungan orang yang baik, maka kita akan jadi baik. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur biman yukhalil. Seseorang akan ikut agama member dia. Hampa tolong tengok siapa yang hampa kawan. Kalau kita kawan dengan orang baik-baik, maka orang baik tu dia selalu akan ajak kita buat benda yang baik. Katalah kita malas nak main kuliah malam ni, member kita WhatsApp. Member kita kata kat kita, jom kita pergi kuliah malam ni. Allah, aku tak larat. Alah, jomlah kita pergi sat ya. Lepas tu kita pergi kena tom yam ke apa ke. Member tu dia ajak. Boleh. Walaupun mula-mula tu sebab niat tom yam tu bila dia main apa semua, niat dia. Janji ada orang ajak kita buat benda baik. Kita nak buat benda jahat, ada orang tegur kita. Sebab kawan tu yang kawan-kawan kita yang tu pastikan kawan kita baik. Tentu ada dalam grup WhatsApp mana-mana yang merepek, tolong left grup WhatsApp tu.
Tiap-tiap hari duk hantar gambar merepek, main kameh malam Jumaat duk hantar gambar siapa-siapa tak tahu. Artis mana, perempuan pakai teruk-teruk macam tu, abang jangan lupa balik awal malam ni. Tiap-tiap bulan tuan-tuan, memalukan. Grup masjid pun perangai duk macam ni duk ada. Mak cakap lah, tak tahulah masjid tuan-tuan, saya nampak je warak lah ni. Grup masjid yang saya ada, Pak Haji tu bagus-bagus, bukan Pak Haji tak bagus punya. Grup surau, grup taman, budak tingkatan 3 buat tu kita katalah gatai nakal kata. Ni berapa? 71. Jangan lupa balik awal. Dosa lah tuan-tuan. Stiker tu, perempuan tu ada cakap tak macam tu? Perempuan tu orang kenal tak? Tak kenal pun. Betul ke dia cakap macam tu? Kalau orang ambil muka isteri kita buat tu, tuan-tuan barak? Barak. Tuan-tuan orang ambil muka anak kita, lepas tu buat macam tu, dia kata, abang jangan lupa balik awal. Baca kafi tak apa lah. Dosa tak? Dosa. Jangan duk viral, tak tahu. Tangkap muka orang, dia tu kata, hang lah apalah maki gitu mah forward buat stiker. Kita pun syok hantar kat orang. Dosa. Dosa. Dia tak cakap macam tu pun. Dan benda tu pula simbol benda tak elok. Tapi tak ada apa pun dia tu buat best. Tak ada apa pun best ke tu ya, tak ada apa. Tapi cakap benda-benda tak elok, dia maki, dia tak cakap pun, kita forward kat dia benda tu. Tu semua cari penyakit. Tolong left group merepek tu, jangan duduk lah. Grup Telegram yang duk share dengan kita gambar, video merepek, cakap, duk mencarut 24 jam duk mencarut dalam tu, left group. Tak payah duk kawan dengan dia. Bagi semua kepala otak kita. Kawan toksik, kawan bagi rosak kita. Nabi SAW sebut, orang yang soleh, esok nanti dia akan, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, surah Furqan, juzuk 19. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khazula. Surah Furqan juzuk 19. Allah kata apa? Pada hari orang yang zalim akan makan tangan dia. Bukan makan kuku tau. Kuku ni gelabah kat dunia. Gelabah macam mana ni? Habislah aku. Takut. Tapi di akhirat, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Dia punya takut makan tangan ni. Dalam tafsir sebut sampai separuh lengan dia makan. Dia tak sedar. Punya gelabahnya kiamat tu dia takut. Dia kata, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalil. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Menyesalnya, alangkah baiknya aku tak ikut member aku kat dunia tu dulu. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Dia telah pesongkan aku daripada aku dulu duk baik. Aku dulu bagus. Aku kawan dengan dia ni. Melingkup aku jadi rosak dah. Menyesal aku kawan dengan dia ni. Menyesal aku kawan dengan dia ni. Menyesal tu makan tangan-tangan semua habis berdarah-darah gitu. Sebab tu tuan-tuan, penting tuan-tuan pilih kawan yang baik-baik untuk kita kawan. Kawan anak-anak kita siapa dia duk kawan. Kita tolong perhati tengok member dia. Kalau main rumah kita dengan rambut color ikut dan tu, jangan pakai rantai semua bawa anak kita dah jalan-jalan. Kita hati-hati lah. Tuan-tuan, ajaibnya Allah Ta'ala pesan dekat kita surah Al-Kahfi yang Nabi suruh pesan dekat kita tu, baca banyak kali Jumaat tu kan. Tuan-tuan, dalam Kahfi Allah suruh kita pilih kawan yang baik. Betul ya, akhir zaman ni macam-macam. Anak kita dulu, kita boleh kunci dia kat rumah, dia tak boleh kawan dengan orang-orang merepek kat taman dia. Anak kita sekarang, kita kunci rumah, dia boleh follow macam-macam orang dekat TikTok, dekat Facebook, dekat IG dia, yang merentasi satu dunia. Dia boleh still friend dengan kawan tu, walaupun kita kunci dia kat rumah. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Kata surah Al-Azim. Sabar
tolong sabak diri hampa dengan orang yang ingat Allah siang dengan petang dan pagi dengan malam ni, hampa tolong stay dengan dia. Tu arahan pada Nabi SAW untuk kita juga. Nah, Allah kata, pi duduk dengan mereka, join mereka, sembang dengan mereka, kawan dengan mereka. Wala ta'du aynaka anhum, jangan mata kamu berpaling daripada mereka. Maknanya duduk dengan mereka, observe mereka, perhati mereka, selalu geng dengan mereka. Wala tuti', jangan ikut man aghfalna qalbahu an zikrina, orang yang kami lalaikan hati daripada ikut kepada kami. Menyanyi, merepek, melompat, menari 24 jam duk merepek gitu je. Macam viral baru ni kan. Di kedai makan, ada siapa kau makan, tinggal camcar-camcar semua pakat bangkit menari habis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lagi banyak forum, lagi banyak ceramah, lagi banyak kuliah, daurah kita online semua, lagi karut kita duk jadi ni. Sebab kawan lah. Kalau kawan tak baik, dia tengok suasana tu, dia bangun, dia tinggal makanan dia, dia akan belah. Dia tak akan duduk tempat-tempat yang merepek macam tu. Di dataran mana kau ni, anak-anak muda semua menari. Kalau tu kawan kita, maka memang kita nama dia wabillahi taufiq wal hidayah. Kuliah pun nak habis dah, dia tu pun dia habis kok. Sebab dia pergi kawan dengan kawan tu. Jadi kata Nabi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, aku suka sangat Nabi habaq aku tu. Seumur hidup aku, yang tu aku paling suka sekali. Sebab hang akan bersama dengan orang yang hang sayang nanti ke akhirat. Kalau hang sayang Allah, sayang Rasul, hang jumpa ke akhirat. Nabi Sayyidina Anas kata, aku sayang Allah, aku sayang Rasul, aku sayang Sayyidina Abu Bakar, sayang Sayyidina Umar, aku sayang Sayyidina Osman, aku sayang Sayyidina Ali. Semua sahabat ni aku sayang. Aku tak ada lah amalan hebat macam mereka. Tapi aku harap-harap dapat bangkit bersama dengan mereka esok nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita nak pastikan kita bangkit bersama orang-orang yang baik-baik, pastikan cinta dan sayang kita kepada Allah dan Rasul dan pada orang-orang yang baik-baik. Macam mana nak cinta sayang pada Allah dan Rasul dan baik-baik? Main kuliah tiap-tiap malam maghrib, main kuliah. Ni yang duk cerita ni pasal Allah Rasul lah ni. Hadis, Quran, fiqh, tasawuf, akidah, semua tu hak Nabi ajak kita. Belajar ni, jumpa kawan baik-baik. Jumpa kawan baik-baik, add masuk dalam grup. Sembang baik-baik, tazkirah, ajak buat benda baik. InsyaAllah. Sebab yang ni saya nak abang kat tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kita punya semayang kita tak boleh bantu kita. Sebab apa Ustaz? Sebab kita tahu kualiti semayang kita macam mana. Mesti ada orang yang tolong kita, bantu kita, ajak kita, kembangkan buat benda baik lagi pada orang lain. Sebab ibadat yang kita buat tu kita belum tentu diterima oleh Allah SWT. Maka kita kena ada backup yang banyak, bantu kita untuk sama-sama dapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Saya tak mau baca dah keterangan tu, sebab keterangan tu lah saya baca kat tuan-tuan tadi tu. Hujung sekali, semoga Allah akan campurkan benih kecintaan dalam hati-hati kita agar mencintai golongan dikasihi Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah bulan depan dah Ramadan dah. Ada ruang untuk tazkirah Ramadan apa-apa JK susun nanti kita maklum balik. Kalau tak ada perubahan, kita jumpa nanti dengan izin Allah panjang umur. Kita jumpa nanti selepas Hari Raya Aidilfitri. Saya doakan semua diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan usia kita. Balighna Ramadan, supaya sampai pada Ramadan diberi kesihatan, dapat berpuasa, siam dan qiyam sepanjang Ramadan, dan Allah terima ibadah-ibadah kita yang lakukan selama ni insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf tuan-tuan, telah jawab sikit masa kita. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.